Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari talaqi kita ataupun bacaan Quran kita dari surah Ali Imran. Surah Ali Imran bermula dari ayat yang ke 30 pada muka surat 54. Muka surat 54 dari juzuk yang ke 3 surah Ali Imran pada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Kita baca dah ayat semalam dah. Dah baca dah? Silap pula 6 dah ni. Wa yukallimun nas hari ni 46 kan? Tukar-tukar kita sama 46 lah macam tu. Surat 56 silap 6 dah ni. Sekali lagi nah. Wa yukallimun nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت
آمنت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi dapat kita baca beberapa ayat suci Al-Quranul Karim sebagai zikir harian kita. Bolehlah lepas daripada ni kita start minggu depan pula lah. Kita ni muka hari ni hari Khamis dah. Kita pakak-pakak jemputlah kawan-kawan kita. Kalau dia orang panggil apa? Lorak ke panggilan tu. Sibuk tak sempat ke. Kalau dia boleh baca sampai habis bacaan Quran ni, lepas tu pergilah kerja kan. Tak lama pun kita baca tadi dalam sekitar 15 tak apa 20 minit. Kurang-kurangnya dapatlah wirid harian kita, bacaan Quran 2 muka surat sehari pun kira banyak dah tu. Jadi alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah kita sambung tadabbur kita. Hari ini sambungan pada ayat tadabbur semalam, iaitulah kembali kita patah balik surah Al-Baqarah muka surat 24 pada ayat yang ke 154. Juzuk yang kedua. Tadabbur kita pada surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua, maka surat 24 dan ayat 154. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Maksud dia dan janganlah kamu mengatakan bahawa sesiapa yang terbunuh dalam perjuangan membela agama Allah itu mati. Jangan kamu kata siapa-siapa yang terbunuh waktu dia berjuang mempertahankan atau membela atau meninggikan agama Allah, jangan kamu kata orang tu mati.
Jangan kamu kata atau kamu sangka orang tu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, atau bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka itu hidup. Yang ini dalam tafsir pimpinan Rahman sebut, hidup dengan keadaan yang istimewa, dengan keadaan hidup yang istimewa. Istimewa tu macam mana? Kita baca dalam tafsir nanti. Bahkan mereka hidup dalam keadaan hidup yang istimewa, tetapi kamu tidak dapat menyedarinya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini secara khusus menyebut kemuliaan orang yang mati terbunuh di jalan Allah, yang kita panggil sebagai mati syahid. Antara kelebihan orang mati syahid ni, disebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata jangan kamu sangka mereka mati. Yakni bila mereka terbunuh, mereka kita nampak dia mati, tapi di sisi Allah realitinya mereka hidup, cuma kamu saja tak perasan kehidupan mereka. Hidup yang istimewa sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdullah Basmih dalam tafsir dia ni. Macam mana maksud istimewa tu? Istimewanya dalam ayat Quran yang lain, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka bukan sekadar hidup, diberi rezeki lagi oleh Allah. Dalam kehidupan yang istimewa tu, kita tengok dia mati, bahkan dia hidup malah diberi rezeki lagi oleh Allah. Macam mana pendetailan dia? Pendetailan dia ada dalam hadis, di mana satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, anna arwahash syuhada fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannati haitsu sya'at, thumma ta'wi ila qanadila mu'allaqatin tahta al-'arsh, fattala'a 'alaihim rabbuka ittila'ah, faqala madza tabghun, faqalu ya rabbana ayyu shay'in nabghi وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك, ثم عاد إليهم بمثل هذا, فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة, فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Panjang sikitlah hadis ni, tapi panjang tu menunjukkan istimewanya. Apa maksud hadis yang saya baca tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nabi kan, dia nabi ni dia menerima wahyu. Kalau dari sudut realiti, nabi ni dia tak tahu benda gaib. Dari sudut hakikat, nabi ni sebagai nabi, sebagai manusia, tak tahu benda gaib. Yang Nabi khabarkan kepada kita dari perkara gaib tu kerana Nabi menerima wahyu. Bukan kerana Nabi sendiri tu tahu benda gaib, tak. Kerana Nabi menerima wahyu dari Allah. Jadi Nabi boleh cerita tentang syurga, Nabi boleh cerita tentang neraka, Nabi boleh cerita benda yang belum lagi berlaku, Nabi boleh cerita benda akhirat. Semua tu kerana wahyu. Kalau kerana Nabi sendiri, Nabi tak tahu benda esok nak berlaku apa pun. Kalau Allah Ta'ala tidak wahyukan kepada Nabi, nescaya Nabi pun tak tahu. Kerana ada dalam Al-Quran ayat yang lain, Allah Ta'ala suruh Nabi berkata,
qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki pada diriku manfaat ataupun mudarat. Nabi sendiri sebagai manusia, dia tidak memiliki atas dirinya sendiri manfaat ataupun mudarat, apatah lagi pada orang lain. Dan Allah suruh Nabi kata lagi, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalaulah aku ni tahu benda ghaib, lastakthartu minal khair, nescaya akan banyak dah kebaikan yang datang kepadaku. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Tapi kita tahu Nabi pergi perang, Nabi pun cedera, Nabi pernah kena sihir, Nabi kena pukul, Nabi kena pijak kepala dia, dia buang kotoran-kotoran sembelihan waktu Nabi tengah sujud depan Kaabah. Sahabat-sahabat Nabi dibunuh, macam-macam. Jadi kalaulah tidak kerana wahyu, nescaya Nabi SAW tidak boleh bagi tahu. So ini perkara yang kita perlu semat dalam diri kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahawa Nabi SAW kita cintai dan kita kasihi, dan kita ikut panduan yang Nabi bagi tahu atas dasar wahyu. Akan tetapi kita sebagai umat dia sekali-kali tidak akan memuja Nabi setanding Tuhan, seperti mana orang-orang Nasrani memuja Nabi Isa sampai ke tahap anak tu Tuhan. Dan itu dilarang oleh Nabi kita. Nabi sendiri SAW melarang kita untuk puja dia. Sebaliknya kita beriman, kita selawat kepada Nabi, kita ikut ajarannya sebagaimana kita sebut semalam. Itulah istimewanya Nabi ini pada risalahnya, pada risalah dia yang dia bawa. Macam mana petunjuk yang dia bawa, itulah dia yang kita nak ikut. Baik, kembali kepada apa hak Nabi SAW bagi tahu tentang roh orang mati syahid. Maka dalam hadis Nabi SAW kata, sesungguhnya roh-roh para syuhada fi hawasili tairin khudrin, berada dalam burung yang berwarna hijau. Duduk pada burung yang berwarna hijau. Tasrahu fil jannah, dia ni terbang bebas di dalam syurga. Haitsu sya'at, terbang bebas di dalam syurga di mana saja dia nak pergi. Di mana saja dia nak pergi, dia terbang bebas di dalam syurga. Baik. Kemudian setelah daripada itu, ajwafut tayr, ada sebut dalam perut burung, dalam ajwaf itu, ta'wi ila qanadil mu'allaqatin tahtal arsh. Lepas dia terbang dalam syurga ni, dia pun pergi hingga tempat dia berehat dekat qanadil. Qanadil ni bahasa moden sekarang ni kita panggil, dia asal lampu pelita. Kindil ni lilin, lampu lilin hak cantik. Bahasa kita mudah kita panggil chandelier. Tahu chandelier? Macam lampu gantung macam tu, lampu chandelier, kindil dalam bahasa Arab. Hak lah ni lah kita faham macam tu lah. Tapi realiti dia chandelier tu dari sudut bahasa je sama,
chandelier ataupun kanadil yang duduk bergantung di bawah arasy ni, realitinya kita tak tahu macam mana. Tak tahu. Kita boleh faham makna chandelier je, macam mana rupa dia hakikatnya tak boleh nak bagi tahu. Kerana barang dalam syurga ni tuan-tuan, kita hanya ada nama je, hakikat dia sama sekali tak sama. Dalam Quran sebut dalam syurga ni ada sungai. Sungai macam mana tak tahu. Dalam syurga ni ada permata-permata macam mana tak tahu. Dalam syurga ni ada makanan, burungnya, delimanya, wa nakhlun wa rumman, ada pokok kurmanya, ada delima dia. Nama je sama. Tapi hakikat dia sebagaimana Nabi SAW kata, manadilu ahlil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu helai sapu tangannya ahli syurga, satu helai sapu tangannya ahli syurga sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak terbayang kita macam mana. Sapu tangan ahli syurga saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan ambil lah harta kekayaan dunia ni dengan kereta semua sekali, kulit leather tak leather, kereta-kereta mahal tu, kumpulkan semua sekali, Lambonya, Ferrarinya, Bugatti-nya, Maserati-nya, habis semua. Hak mahal-mahal tu kumpul belakang. Berapa juta tu, sebiji pun juta dah. Tu baru belum lagi kekayaan dunia. Mari pula harta emasnya, permatanya, peraknya, berliannya, semua kekayaan dunia ni kumpul satu tempat, banding dengan sehelai sapu tangan ahli syurga. Nabi kata lagi baik sapu tangan ahli syurga. Tak terbayang kita. Hanya kita ada nama je. Nama dia sapu tangan. Hakikat dia tak terbayang. Ni barang dalam syurga tu macam tu. Sebab Allah kata, a'dattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at. Aku sediakan untuk hamba-Ku nanti apa yang mata tak pernah tengok. Hak tak tengok tu tak apa lagi, boleh lagi kata mungkin telindung kau. Wala udhunun sami'a, telinga tak pernah dengar. Tak ada orang pernah describe benda tu kepada telinga kita, sebut gini sifat dia secara tepat. Wala khatara ala qalbi bashar, ataupun suara nyanyian syurga tu, kemerduan yang ada dalam syurga tu tidak pernah didengar sepertinya dalam dunia. Indahnya bunyi-bunyian dalam syurga. Dan lagi dahsyat, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas pun nikmat tu dalam hati manusia. Tak pernah tengok, tak pernah terlintas. Macam manalah nikmat syurga ni. So nikmat tu tak terbayang tuan-tuan, tak terbayang. Cuma boleh dengar nama je. Jadi bila sebut qanadil, qindil ni, macam kalau bahasa kita lampu chandelier. Tapi realiti dia macam mana tak tahu. Cuma disebut dalam hadis lampu tu bergantung di bawah arasy Allah. Kan syurga ni yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Dia yang paling tinggi, dia yang paling tengah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dia paling tinggi, dia paling tengah. Paling tinggi, paling tengah. Dalam bahasa kita, kalau paling tinggi, paling tengah, macam masjid kita ni, hak mana paling tinggi ialah paling tengah dia. Ni yang ada bentuk kubah macam tu. Dalam sebut hadis sebut syurga ni paling tinggi, paling tengah syurga Firdaus. Atas pada syurga Firdaus tu arasy-Nya Allah yang Maha Agung. Maka antara arasy dengan syurga Firdaus ada satu qindil, chandelier tu,
lampu gantung tu, pelita ke berapa lah, dia bergantung di arasy Allah, duduk dalam syurga Firdaus. Maka kata Nabi SAW, roh orang mati syahid ni duduk dalam perut burung berwarna hijau, bebas berterbangan di dalam syurga di mana saja dia nak pergi, dan kemudian dia akan hinggap dekat lampu ni, tempat dia singgah, tempat dia duduk. Macam mana? Sebab tu Allah Ta'ala kata bal ahya, dia hidup, yurzaqun, diberi rezeki, maknanya dia hidup dalam syurga, cuma tidak dalam tubuh dia hak lah ni. Sebab apa? Sebab tubuh orang mati syahid ni kadang-kadang macam-macam berlaku tempat dia. Ada yang mati hancur lebu, ada yang putus tangan, ada putus kaki, ada putus kepala, ada dibakar hidup-hidup, ada digoreng dalam minyak yang menggelegak, macam-macam. Dahsyat tuan-tuan. Tapi Allah Azza wa Jalla ni, sebelum darah tu menitik ke bumi, orang tu matilah contoh, dia pancung. Sebelum nyawa dia, darah dia tu menitik, nyawa dia dicabut dan dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang mati syahid ni istimewa. Istimewanya orang mati syahid kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memberikan pahala syahid kepada kita semua dan kepada seluruh para pejuang yang telah menjaga agama Allah di tanah air kita ni dan juga seluruh negara umat Islam. Sebab kita dulu, pejuang-pejuang kita walaupun disebut sebagai pejuang kemerdekaan, mereka bukan sekadar berjuang untuk merdeka, tapi sebenarnya mereka mempertahankan agama. Sehingga akhirnya British tak berani dalam bab agama, tak berani. Dia boleh kacau benda lain, bab agama masih kita jaga. Walaupun disebut nama Tok Janggut. Tok Janggut tu sebab dia ada janggut. Kat zaman dulu kalau orang ada janggut ni ustaz lah. Bahasa mudah. Betul tak? Tapi orang putih dia bahasa dia dah. Muka dia yang tulis sejarah, dia pun kata penderhaka. Padahal lama dulu ni asal usulnya dia datang 3. Kita dulu ni, negara kita dah negara Islam. Tanah Melayu ni, tamadun sejarah sebut Melaka ni adalah pemerintahan Islam. Dan kita pun ada batu bersurat di Terengganu yang menunjukkan Islam dan hukum Islam sudah diamalkan di tanah air kita ni. Jadi bila British mari, atau sebelum daripada tu Portugis mari ni penjajah dia bawa 3G kan. 3G dia bawa. Dia bukan cari rempah tuan-tuan. Nombor 1 dia bawa apa? Gospel. Gospel ni apa? Kristianisasi. Gospel ni Injil, kitab Injil. Dia bawa tu kerana nak menyebarkan Kristian dia. Gospel, gold and glory. Kan kita ngaji dulu kan? 3G tu, gospel, gold and glory. Cari menyebarkan kristianisasi, ambil harta emas yang ada dan ambil kekuasaan yang ada. Akhir sekali dia tak berjaya tempat kita. Pasal apa? Wujudnya para pejuang yang mempertahankan agama. Tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Pejuang-pejuang kita walaupun tidak dihargai begitu sangatlah, tapi di sisi Allah mudah-mudahan mereka ni ditempatkan tempat yang baik. Manila, apa jadi Manila? Filipina. Asal nama fi amanillah. Orang kata amanillah. Amanillah ni apa, kota macam Kedah Darul Aman, dia amanillah. Bila mari Sepanyol habis semua sekali, akhir sekali daripada tempat Islam jadi tempat Kristian. Tukar amanillah jadi Manila. Tinggal Mindanao sikit je. Yang tinggal Mindanao tu pun kurang perang tak selesai. Hari inilah tenang sikit, alhamdulillah. Okey.
Tempat kita ni walaupun jajah 500 tahun, tapi masa penjajah keluar tu Islam masih kuat tempat kita. Kerana wujudnya mereka jaga agama, bina sekolah-sekolah pondok, sekolah-sekolah Melayu, bahasa Jawi dijaga. 500 tahun tuan-tuan, bukan sikit. 500 tahun saja. 1511 Portugis masuk. Kita merdeka 1957. Orang tahu 400 tahun lah. 400 tahun lebih. Bukan kerja mudah nak jaga. Sama 400 tahun tu bahasa kita masih kita cakap bahasa kita, agama masih agama kita, tulisan masih ada tulisan kita. Jaganya. Tapi bila dia keluar hari ni, aduh, penjajah tak ada dah. Tapi bila perang sarah masuk ni, psikologi ni, Allahu Akbar. Anak Melayu ada yang murtad. Anak Melayu mula tak cara pada agama dia. Jadi kita memerlukan pejuang-pejuang agama lagi. Bukan dalam bentuk senjata dah zaman moden ni. Lagipun kita ni tak ada masalah dari sudut keamanan itu. Cuma kita perlu kepada pejuang-pejuang yang mengajarkan, menyebarkan Islam kepada generasi-generasi muda. Biarlah aku kata apa pun, andai kata nyawa menjadi taruhan, maka mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita jalan kesyahidan. Baik. Jadi setelah mereka ni duduk dalam burung dalam syurga, terbang bebas hingga dekat chandelier ni, cerita dia. Lalu fattala'a alaihim rabbuka ittila'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Allah pun melihat kepada mereka. Burung-burung hok terbang ni, lalu Allah berfirman kepada mereka. Allah Taala kata apa? Madza tabghun, wahai penghuni syurga, apa yang kamu nak? Nak apa lagi dalam syurga ni? Nak apa lagi dalam syurga? Padahal syurga tu nak apa ada belakang dah. Tapi Allah Taala tanya lagi, mau nak apa lagi dalam syurga? Sebagai tambahan kepada nikmat mereka. Kata dia ahli syurga, para syuhada ni, ya Rabbana wa ayyu syai'in nabghi wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, apa lagi yang kami nak? Sedang engkau telah berikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan sebelum ini kepada makhluk-makhlukmu. Dia dah dapat dalam syurga tu, nak apa lagi? Dia tengok orang penduduk dunia, orang dia tinggal ni, dia dapat dalam syurga apa yang tidak ada dalam dunia. Lalu dia kata, kami nak apa lagi? Sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tanya mereka lagi, apa yang kamu nak? Sehingga apabila mereka rasa mereka Allah Taala ni duk tanya ni, kena jawablah kepada dia sesuatu. Lalu ahli syurga jawab, ya Allah, dalam syurga ni kami nak ada belakang dah. Maka kalau boleh kami minta kembalikan kami ke dunia. Apa pula? Supaya kami dapat berjuang sekali lagi di jalanmu, dan kami mati di jalanmu, lalu kami dapat nikmat ni lebih lagi daripada ni. Kerana besarnya kemuliaan itu, mereka bercita-cita untuk mati syahid beberapa kali. Sebab itu tak ada ahli syurga yang bercita-cita bila masuk syurga nak keluar balik ke dunia, melainkan para syuhada. Sebab mereka ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tu pada tempat kedudukan mereka. Ahli syurga mati para syuhada ni banyak lagi kelebihan dia. Antara kelebihan mereka, bila mati tak kena mandikan, dikafankan atau ditanam dengan pakaian mereka dan darah-darah mereka yang masih mengalir. Sebab kelebihan dia, bila bangkit akhirat nanti, dia tidak akan, darah tu akan mengalir dan mengeluarkan haruman seharum kasturi. Ahli syurga orang mati syahid ni.
Kelebihan orang mati syahid yang seterusnya, dia tidak akan disoal di dalam kubur. Tidak disoal di dalam kubur. Kerana Nabi SAW dalam satu riwayat sebut, kafa bi bariqatis suyufi ala ru'usihim fitnah. Cukuplah libasan-libasan pedang di atas kepala mereka sebagai ujian atau soalan untuk mereka. Yang kita ni nak test ni, soalan ni nak test kita ni beriman ke tidak, soalan ni. Jadi kata Nabi, cukuplah libasan pedang tu sebagai test mereka. Kalau mereka tak beriman, dulu lagi tak sanggup mati di medan syahid. Itu antara kelebihan orang mati syahid. Sebab tu kelebihan ni sangat besar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu lagi hadis yang menunjukkan bahawa selain daripada syuhada, ada juga orang-orang mukmin yang lain yang duduk di dalam syurga, di dalam perut burung. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dari Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Malik, dari Imam Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, nasmatul mu'mini ta'irun ta'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'athuhu. Nyawa orang mukmin ni berada dalam burung yang hinggap di dalam pada pokok di syurga, sehingga Allah Ta'ala akan mengembalikan nyawa-nyawa ini ke tubuh-tubuh masing-masing, apabila berlakunya hari kiamat. Jadi orang mukmin juga ada yang nyawa roh mereka hidup di dalam syurga. Secara umumnya macam tu, sebagaimana disebut dalam tafsir ini, fihi dilalatun li'umumil mu'minina aidan. Ada juga umumnya orang mukmin ni roh mereka berada dalam taman-taman syurga lepas daripada dia matilah. Cuma disebut khas orang syahid ni pada kedudukan yang lebih tinggi daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu ayat pertama. Ayat kedua ni dalam bab syuhada ni, mudah-mudahan Allah Taala rezekikan kepada kita pahala mati syahid ni. Yang kedua, ayat yang kedua hari ni, ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Maksud dia, dan demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan kehilangan nyawa serta hasil tanaman. Wabasyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam ayat ni, ayat 155, Allah Ta'ala pesan, Allah Ta'ala kata kepada kita, pasti Allah akan uji kita. Dengan apa Allah uji? Kadang-kadang dia bagi kepada kita takut, mari musuh. Kadang-kadang datang kepada kita lapar, tak cukup makanan. Kadang-kadang pada kita ni tak cukup, kekurangan harta benda. Kadang-kadang kehilangan nyawa. Kadang-kadang hilang hasil tanam-tanaman. Kita pun rasa, betul lah aku ni macam ni. Kadang-kadang bila dengar ayat ni satu sudut, tapi sudut yang lain nak sebutnya kita ni sebenarnya nak banding orang lain, nikmat besar dah kita ni. Nak banding orang lain, nikmat yang ada pada kita ni besar dah. So diuji tu sifat masing-masing lah. Nabi SAW ada sebut dalam hadis, man istayqadha fi naumihi
fahuwa wa huwa aminun fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, siapa bangkit daripada tidur dia dalam keadaan aman pada tempat tinggal dia, dalam keadaan sehat tubuh badan dia, dalam keadaan ada makanan pada hari itu, maka seolah-olah dia ni diberikan kepadanya seluruh kekayaan dunia. Raja dah kita ni kalau bangun begitu. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, jangan terlalu obses cari rezeki. Tahu obses cari rezeki. Kita ni bangkit tidur hari ni nak mikir, aku ni nak buat kerja apa ni. Ada orang dia letak target, aku nak kena dapat RM200 hari ni. Kalau orang bawa Grab ke apa kan. Betul lah kita cari rezeki, tapi itu bukan keutamaan kita. Rezeki ni kita hanya diperintahkan untuk berusaha mencari dia. Tapi bab rezeki yang nak datang kepada kita sudah dijamin dah oleh Allah. Sehingga binatang-binatang yang tak ada apa pun Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu pun binatang yang hidup atas muka bumi ini melainkan Allah dah jamin dah rezeki dia. Saya ada rezeki saya, tuan-tuan ada rezeki tuan-tuan. Anak-anak kita lahir tu ada dah rezeki dia. Tuhan dah tulis dah. Lalu akan sampai kepada dia rezeki yang Tuhan tulis untuk dia, tidak kurang walaupun sedikit, dan tidak akan bertambah walaupun sedikit, melainkan kalau Allah yang nak tambah. Dah jamin dah. Jangan cerita baru orang nak cari. Hak kita diperintahkan oleh Allah ni, bangun pagi-pagi hidup celak mata ni, kita diperintahkan untuk menyembah Allah. Kerja kita ni sebenarnya bangun pagi, aku nak buat apa untuk menyembah Allah hari ni. Semalam saya ambil analogi. Kita meeting semalam, kebetulan meeting dekat sekolah. Sekarang ni kita kena tengah kumpul dana. Dan nak cari dana sikit. Kebetulan di sekolah tu dulu kita sewa. Sekarang ni tuan dia nak jual. Jadi tuan dia nak jual, dan ada dah pembeli. Tapi kalau orang lain beli, kita kena keluar sekolah tu. Owner dia pun kalau sekolah boleh, kita offer kat sekolah dulu. Jadi sekolah stay, kami pun dapat jual, sekolah pun dapat duduk. Kita pun muka sini Ampang kan, bukan kat kampung. Kalau hak di Kelantan tu tak apa. Kalau hak Kelantan tu projek 1.5 pun dapat mengena besar. Sini ni berapa tanya? Berapa dia tu? Dekat 3 juta juga. Banglo sekali dengan tanah tu. Dia bincang malah lagu mana nak buat ni. Maka beberapa orang tu buat fikirlah macam mana projek-projek nak kumpul dana ni. Muka tak ada duit belaka. Jadi dalam fikir bincang tu, cara nak buat begini, nak buat begitulah. Jadi adalah ke seolah-olah beban nak buat program banyak ni. Tempoh pula tak lama dah. Kalau tidak jual ke orang lain, memang kita lagi susah. Dia tengah bincang-bincang, dia kata jangan fikir sangat masalah kita nak buat gapo tu, itu bukan keutamaan kita. Keutamaan kita kena letak dalam hidup, dalam program semua ni hak kita buat ni, kita nak dana. Tu nombor satu. Jangan lari daripada fokus. Contohnya kita buat hari usahawan. Kumpul-kumpul dulu. Jangan duk fikir kita asal jadi je hari usahawan tu tak apa. Yang penting kita nak dia sebagai platform, ada orang boleh datang, kita cari beberapa orang yang berkemungkinan boleh bagi infak, dan mereka-mereka ni datang, kita approach dia dengan baik. Itu fokus kita. Jadi saya berkata,
Maknanya apa? Dalam kepala kita ada satu matlamat utama. Cara kita nak buat, nak sampai kepada matlamat tu, ikutlah kita lagu mana, tapi dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun dah fikir balik, oh gitulah rupanya kita ni matlamat utama dalam hidup kita ni menyembah Allah. Hak kerja kita tu tak kisah kerja cikgu kau, kerja engineer kau, kerja arkitek kau, lawyer kau, hakim, pemain bola sepak kau, penjaja jalanan kau, tukang cuci kau, tak ada kerja sekalipun, duduk menganggur, kita tak terlepas daripada matlamat utama kita menyembah Allah. Dan atas dasar tu dia akan uji kita macam-macam obstacle yang kita kena atasi dan kita kena lalui. Halangan-halangan ni untuk kita menunjukkan, membuktikan kepada Allah bahawa ya Allah, aku hamba-Mu dan aku menyembah-Mu dengan penuh ketaatan. Jadi sebenarnya ujian-ujian datang kepada kita ni jangan sampai kita hilang fokus kita. Sebab tu orang yang tak hilang fokus, bila datang je musibah macam ni, Allah Ta'ala kata mereka ni sabar dan berilah gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar tu? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-156, Alladzina idza asabathum musibah, orang yang mana bila ditimpa musibah kepada dia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata, ya Allah, aku ni milik-Mu dan aku ni akan kembali kepadamu. Inna lillah, kami ni milik-Mu ya Allah, kami ni milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi itu fokus dia. Apa berlaku tak kisah, sakit kah, kehilangan harta kah, lapar kah, fokus kita. Kalau kita sakit, kita fikir macam mana aku nak jawab, nak dapat pahala di sisi Allah dengan sakit ni. Kalau aku diberi kenikmatan, kekayaan, macam mana aku nak dapat kedudukan baik di sisi Allah dengan kekayaan. Jangan hilang fokus. Sebab tu Nabi SAW sebut ajaban li amril mu'min, kita baca dah semalam pada ayat yang wasta'inu bis sabri was salah. Ajaibnya orang mukmin ni, senang ke hidup dia dapat pahala, susah ke hidup dia dapat pahala, kerana mereka tahu mencari pahala di saat senang dan juga susah. Waktu senang dia syukur dapat pahala, waktu susah dia sabar dapat pahala. Tapi apa yang menyebabkan dia boleh kekuatan itu? Sebab di dalam hatinya ada keimanan bahawa kita ni sebenarnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Dia. Jadi waktu kita fikir kita ni milik Allah, kita nak kata apa? Tuan, hidup ni kita kena sedar kita ni hamba. Bila hamba ni ikut Tuhan, awak macam mana? Sebagai bukti, kita ni ada macam-macam umur kelahiran. Ada orang lahir tahun 50-an, ada orang lahir tahun 60-an, ada orang lahir tahun 70-an, 80-an, 90-an. Soalan satu, kita pilih kau nak lahir tahun bila? Tak ada kan? Tak ada siapa pun kita di antara kita pilih tarikh lahir dia. Tak ada siapa pun di antara kita pilih untuk jantina dia. Kita lahir sebagai lelaki, alhamdulillah Allah jadikan aku lelaki. Orang lahir sebagai perempuan, alhamdulillah dia lahir sebagai perempuan. Siapa yang rasa aku lahir lelaki tapi aku tak puas hati, aku nak jadi perempuan, Allah laknat. Dia lahir perempuan, tiba-tiba dia kata dalam jiwa aku ada lelaki, Allah laknat. Kita tak pilih warna kulit kita, kita tak pilih rupa paras kita, kita tak pilih pun daripada rahim siapa kita nak keluar. Kita tak tahu. Ada kita pilih? Tak ada. Semuanya Allah yang tentukan. Kita lahir di dunia ni, semuanya ketetapan awal ni dah tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni kena ingat, inna lillah, kita ni milik Allah.
Nak kata apa? Kalau Allah dah jadikan kita macam tu, Allah nak bagi kat kita ujian macam mana pun, kita kena katalah kita ni milik Allah. Dan kita kena ingat, bila Allah bagi, Allah tak bagi saja-saja, dia ada maksud dan hikmah dia. Maka hikmah tu kita akan kutip pahala dia di akhirat nanti. Lalu kita kuatkan lagi dengan wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada dia. Di situlah kekuatan kita untuk sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu Allah Ta'ala kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah beroleh apa dia? Orang-orang yang beroleh berbagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat darinya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk dari kalangan orang yang sabar itulah, ni mudah-mudahan. Dan ada doa sebenarnya setelah kita ditimpa musibah, ada doa khas. Allahumma ajurna fi musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Ya Allah, musibah yang datang kepada aku ni berilah pahala kepadaku, dan gantilah yang hilang daripada aku ni dengan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Itu doa yang Nabi ajar kepada sahabat, dan telah didoakan oleh Ummu Salamah waktu matinya Abu Salamah, suami yang dia sangat kasihi. Sehingga dia kata tak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi dia baca doa ni, akhirnya nak Allah ganti kepada Ummu Salamah suami yang lebih baik daripada suami dia sebelum tu. Padahal tak ada orang lebih baik daripada Abu Salamah di kalangan orang Arab pada masa tu. Allah ganti dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suami dia. Jadi ini kelebihan orang sahabat dan kelebihan orang yang mengamalkan doa yang Nabi ajar. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minhu. Baik, jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa akhlif li khairan minha. Ada yang kata wa akhlif li khairan minha, gantilah kepadaku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Sekadar tu kita berhenti pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada hari Isnin nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.